Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat Hari Rabu kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa ceria, sentiasa semangat dan sentiasa nak buat yang terbaik setiap hari daripada hari-hari semalam, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Soleha di wall FB Soleha Mat Taha, hari yang ke-348. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. Okey, tajuk hari ini adalah tanda Allah pandang dan pedulikan kita sebagai hamba-Nya. Kita nak Allah care dekat kita kan? Kita nak Allah sentiasa ada dekat dengan kita kan? So, bagaimanakah caranya untuk sentiasa kita ni mendapat redha Allah, mendapat rahmat dan kasih sayangnya hinggalah ke syurga, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom mari kita sama-sama berselawat dan mulakan sharing ilmu kita pada petang ini dengan doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, apakah antara tanda Allah pandang dan prihatin kepada kita? Kita nak Allah pedulikan kita, kita kena buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan lupa untuk amar makruf dan nahi mungkar. Buat segala apa yang Allah suruh, segala amal kebaikan, segala amal kebajikan kita buat dan tinggalkan segala dosa, maksiat, perkara yang Allah mungkar, kita jauhkan daripada kehidupan kita. Insya-Allah, kita akan bahagia dan beroleh kasih sayangnya. Tanda Allah prihatin dan kasih kepada kita, yang pertama adalah Allah memberikan kita ujian. Ujian adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita ditimpa ujian, jangan kita sedih, tetapi ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala ujian itu datangnya daripada Allah dan hendaklah kita berbalik kepada Allah untuk kita meredakan hati kita, untuk kita berasa tenang, untuk kita pasrah dengan segala ujian dan kasih sayang Allah. Allah uji kita sebab Allah prihatin kepada kita. Allah uji kita sebab Allah nak kita dekat dengan Dia, nak kita turn back to Allah. Sebagaimana sebelum ni, kalau kita semakin jauh daripada Allah, Allah jentik hati kita, Allah berikan ujian, Allah berikan sedikit musibah supaya kita ni sentiasa dekat dengannya. Sebab tu Allah bagi ujian. Dan tanda Allah prihatin ni, Allah sentiasa berikan kita pelbagai rezeki yang luar biasa, pelbagai rezeki yang tak disangka-sangka untuk kita lebih berkongsi dan merasai kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, jangan berhenti untuk bersyukur, jangan berhenti untuk berterima kasih kepada Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rezeki, yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat kehidupan. Kita bernafas pada hari ini, kita masih lagi merasa iman, nikmat iman, Islam dan ihsan dalam diri kita. Itu adalah satu bentuk rezeki dan perhatian Allah. Tanda Allah prihatin kepada kita, tanda Allah peduli tentang diri kita sebagai hamba-Nya. Kalau Allah tak pandang kita, dah tentu hidup kita terus hanyut, hidup kita terus bergelumang dengan dosa, kita tak nak bertaubat, kita tak ada lagi ruang di hati kita sekeras-kerasnya, tak nak terima nasihat orang. Tetapi tanda Allah prihatin kepada kita, Dia berikan ujian untuk kita ubah, untuk kita berubah dan kita tarbiyah diri kita, muhasabah diri kita daripada yang negatif kepada positif, daripada kita sebelum ni buruk akhlaknya, insya-Allah semakin beransur
baik akhlak kita berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam kepada semua yang baru masuk. Thank you sebab sudi join live Soleha pada hari ini. Soleha bercakap tentang tanda Allah prihatin dan peduli kepada kita hamba-Nya. Okey, yang seterusnya, tanda Allah prihatin kepada kita adalah bila mana kita berniat malam nak bangun tahajud. And then senang sahaja Allah bangunkan kita pada waktu malam untuk kita bangun sepertiga malam. Kita nak buat ibadah qiyamul lail, nak bangun buat solat sunat, nak berme time dengan Allah. Itu tanda Allah peduli dengan kita. Dan dalam satu tajuk FTR yang Soleha terkesan adalah hukuman yang paling berat. Sebagaimana dalam buku FTR ada satu formula ni di mana tanda Allah ni tak pandang kita bila mana kita nak bangun tahajud. Tetapi Allah tak kejut kita. Tetapi kita tak mampu nak bangun tahajud. Ini adalah hukuman yang paling berat. Sebab tu bila Allah kejut kita bangun untuk tahajud tengah-tengah malam, tiba-tiba pukul 2 atau 3 pagi kita terjaga, terus bangun. Terus bangun, ambil wuduk, buat solat sunat sekejap, 2 rakaat atau 4 rakaat, buat solat sunat witir, buat solat sunat tahajud, buat solat sunat taubat, insya-Allah. Segala rezeki, segala rasa ketenangan, rasa kebahagiaan akan datang dalam kehidupan kita. Dan itu tanda Allah peduli dekat kita. Allah kejut kita bangun malam. Kadang-kadang melalui anak kita, baby, kalau ada yang masih ada baby, tiba-tiba baby nak susu, tiba-tiba kita bangun nak pergi bilik air, nak terbuang air kecil kan. And then itulah antara cara-cara bagaimana kita ni Allah kejutkan untuk kita berme time dengan dia. Sebab Allah rindu kita. Sebab kadang-kadang kita ni terlampau sibuk dengan keduniaan, terlampau sibuk dengan hal keduniaan sehingga melupakan Allah. Masa kita dengan Allah hanya beberapa minit sahaja. Boleh dikira dengan jari berapa minit kita solat, berapa minit kita mengaji. Tetapi selebihnya hanyalah untuk keduniaan. Sebab tu bila Allah peduli dekat kita, Allah kejut kita bangun tahajud, Allah rindu nak dengar rintihan hati kita, Allah rindu nak dengar tangisan kita, Allah rindu nak dengar kita bertaubat, Allah rindu sangat nak dengar kita ni mengaji, mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah tanda Allah peduli dan kasih kepada kita. Andai hari ini kita terlampau sibuk sehingga satu hari kita tak sempat nak baca satu hari satu muka surat, tahulah ini adalah sesuatu yang sangat merugikan, sesuatu yang sangat menyedihkan. Bila mana tak ada lagi rasa di hati kita nak mendapat keberkatan masa, keberkatan hidup. Semakin kita banyak baca Al-Quran sebenarnya, semakin banyak kebahagiaan datang kepada kita. Sebab tu ada satu kata-kata Soleha tersentuh sangat. Sebagaimana kebahagiaan yang engkau cari, sebanyak itulah yang engkau baca Al-Quran. Kalau kita satu hari mampu baca satu hari satu juzuk, subhanallah, banyak sangat pahala. Banyak sangat pahala Allah berikan satu hari. Satu huruf 10 pahala. Cuba bayangkan anda baca satu hari satu juzuk, berpuluh ribu, berjuta pahala Allah bagi. Belum lagi orang yang menghafal. Orang yang menghafal Al-Quran lagi berganda-ganda dia punya pahala. Sebab tu, kalau kita tak mampu hafal, kita just tadabbur Al-Quran, mengaji. Kalau kita tak mampu mengaji, masih lagi bacaan kita banyak yang kesalahan, belajar, cari ustaz, belajar mengaji. Sekarang dah banyak dah pengajian online, mengaji secara online pun sekarang dah banyak. Cuma diri kita nak ke tak nak? Kalau kita nak ubah diri kita, sebelum segala-galanya terlambat, kita akan ubah diri kita. Kita akan cuba untuk upgrade ilmu, belajar mengaji online. Walaupun kita tak mampu dan tak fasih lagi untuk kita baca Al-Quran, tetapi sekurang-kurangnya kita ada usaha. Kita ada usaha untuk belajar. Sebab tu Allah melihat usaha kita. Bukan Allah melihat sama ada kita ni pandai baca Al-Quran ke, tetapi usaha kita nak belajar. Kita sedar kita tak pandai baca Al-Quran, kita masih lagi belum pandai hukum tajwid, tetapi kita masih menyombongkan diri, tak nak belajar, tak nak cari ustaz, tak nak cari orang yang bertauliah untuk ajar kita untuk ilmu Al-Quran ini. Sebab tu bila kita sekarang ni, masa sekarang ni, jangan buang masa. Banyakkan diri kita untuk beramal, banyakkan melakukan amalan sunat dan perbetulkan amalan wajib. InsyaAllah kebahagiaan akan datang bergolek-golek dalam kehidupan kita. Dan Allah sentiasa memberikan kita rezeki yang
sangat barakah insya-Allah. Dan seterusnya, tanda Allah peduli dan pandang kita dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya adalah dengan Allah memberikan kita ujian dan musibah silih berganti. Ibarat selepas batuk di tangga, kita ditimpa lagi ujian. Kita seperti apa orang kata, dapat ujian tu, tiba-tiba dapat ujian lagi satu. Contohnya, Soleh bagi tahu satu kes ni, di mana ada seorang hamba Allah. Baru-baru ni, permulaannya dia kehilangan seorang ayah. Ayahnya terlibat dengan kemalangan. Kemudian, bila terlibat dengan kemalangan, dia merasa sangat sedih. Dia rasa Allah tak sayang kita. Dia rasa Allah zalim kepada dirinya. Lalu dia pun menyalahkan Allah. Kemudian Allah hilangkan pula dia kerja. Dia hilang kerja. So, bertimpa-timpa ujian Allah berikan kepada dirinya. Bila mana kita ni kurang bersyukur dan kita tak reda, malah kita terus menyalahkan Allah. Allah tegur kita. Sebab tu Allah berikan kita ujian untuk kita segera bertaubat. Bukannya bila kita diberi ujian ni, kita terus menyalahkan Allah. Kita terus down. Kita terus berputus asa. Sebabnya, bila kehilangan tu berlaku, sebenarnya Allah nak lihat bagaimana iman kita, bagaimana hati kita. Adakah kita reda dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita ni terus down, ataupun kita ni terus menyalahkan Allah. Tetapi segeralah bertaubat dan beristighfar. Sesungguhnya Allah bagikan ujian tu untuk kita merasai nikmat kasih sayang ni di kemudian hari. Ambillah iktibar daripada surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, setiap kesulitan tu ada kemudahannya satu hari nanti. Cuma sama ada kita ni sabar ke tidak? Kita ni reda ke tidak? Sebabnya, sabar dan reda ini adalah kunci syurga. Kalau dekat dunia ni pun, kita nak bersusah sedikit pun kita masih merungut, kita masih suka komplain, kita suka menyalahkan Allah, bersangka buruk dengan Allah. Bagaimana kita nak menikmati kebahagiaan di hari akhirat kelak? Bagaimana untuk melayakkan kita untuk masuk ke syurga? Sebab kita masih gagal untuk pegang kunci reda dan sabar tersebut. Sebab reda dan sabar ni, dia kena seiring. Dia kena ada dalam diri kita. Di mana kalau kita sabar, insya-Allah kita reda dengan ujian Allah dan kita terus meneruskan kehidupan dengan hati yang tenang. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang hilang tersebut dan kita yakin apa yang Allah beri dekat dunia ni semuanya sementara. Tak ada apa pun yang kekal. Tetapi andai kita reda, Allah akan gantikan kita dengan yang lebih baik insya-Allah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab syurga Allah tu bukannya murah. Syurga Allah terlampau bernilai. Tak ternilai dengan segala mata wang sekalipun. Tak ternilai dengan segala harta seisi dunia ni. Tak ada apa pun yang mampu melawan kenikmatan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah telah menerangkan bahawa nikmat syurga tu adalah sangat indah. Tak terperi dengan kata-katanya. Ahli-ahli syurga semuanya cantik rupawan. Ahli-ahli syurga semuanya sangat-sangat jelita dan sangat-sangat menakjubkan bila kita duduk di sana nanti insya-Allah. Dan yang terakhir, tanda Allah prihatin kepada kita, Allah pilih kita, Allah pandang kita adalah bila mana kita terpilih antara yang bertuah untuk mengerjakan haji ataupun umrah ke Tanah Suci Mekah. Itu adalah tanda Allah prihatin kepada kita. Sebabnya, kita kena tahu, bukannya orang yang berduit, bukan orang yang jutawan, bukan orang yang ada harta banyak-banyak yang akan ke sana. Tetapi, andai kita tak ada duit pun, andai kita tak berharta pun, tak ada rumah besar pun, tetapi andai Allah pilih kita ke sana, ke Tanah Suci Mekah, kita adalah orang yang terpilih. Kita adalah insan-insan yang terpilih yang Allah menjemput kita ke Tanah Suci. Sebab tu, Soleh sangat terkesan bila mana orang-orang yang dapat pergi ke Tanah Suci waktu COVID-19 ni, mereka sangat-sangat bertuah. Sebabnya, dikala kita dilanda COVID-19, hanya beberapa orang sahaja, hamba Allah dan serta manusia dekat muka bumi ni, seluruh dunia ni, hanya yang terpilih sahaja yang layak untuk mengerjakan ibadah haji pada bulan yang lepas. And then, hanya beberapa orang sahaja yang Allah jemput ke sana untuk mengerjakan umrah pada waktu ini. So, adakah kita orang yang bertuah? Adakah kita insan yang terpilih?
fokuslah raih kasih sayang Allah. Fokuslah untuk mencapai redha Allah. InsyaAllah segala rezeki yang tak disangka-sangka, segala rezeki yang kita tak jangkau pun di akal fikiran kita, InsyaAllah akan Allah gandakan. Sebagaimana perjalanan soleha nak dapat jutawan 1 juta pertama ni, banyak ujian yang melanda, tetapi kun fayakun, tiba-tiba Allah datangkan seorang customer yang membeli 30 set FTR dan lalu diwakafkan kepada pelajar tahfiz. Itu adalah satu yang sangat amazing, sangat luar biasa. Rezeki Allah tak logik di akal fikiran kita, tetapi bila Allah kata kun fayakun, maka jadilah ia. Sampai hari ni Soleha masih terkesan dekat hati, rasa menggigil bila nak reply WhatsApp orang nak order 5 set, orang nak order 30 set, orang nak order 100 set. Sekelip mata je. Rezeki Allah tu sentiasa ada buat orang yang bersabar, buat orang yang bersyukur, buat orang yang bersangka baik dengannya. Lagi makin kita naik sebenarnya, lagi banyak ujian yang akan datang dekat kita. Sebab tu jangan rasa down, sebab kita boleh menjadi Rasulullah, perjuangan Rasulullah tu sebagai contoh. Sebagaimana Rasulullah pada zaman dahulu, Rasulullah berdakwah sentiasa dikecam, sentiasa diugut untuk bunuh. Walaupun bapa saudaranya tak suka pada dirinya, itulah yang menjadikan penguat semangat soleha pada hari ini. Walaupun banyak haters sekalipun, banyak orang berkata fitnah sekalipun, kita kuat demi perjuangan dakwah Rasulullah. Jangan kita gentar, jangan kita rasa down dengan sedikit ujian, sedikit saja ujian Allah. Zaman sekarang ni hanya dengan kata-kata orang kita nak down, tetapi serahkan semuanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah tu adalah sebaik-baik perancang. Kalau kita tak tahan dengan ujian yang sedikit ni, cuba kenang kembali bagaimana Rasulullah berdakwah dahulu. Sentiasa dikecam, sentiasa dibaling dengan batu, dibaling dengan najis, namun Rasulullah sentiasa bangkit dan meneruskan perjuangan dakwah lillahi ta'ala. Inilah yang soleha pegang. Walaupun orang kata macam-macam, kita serahkan. Penilaian Allah tu adalah lebih utama daripada penilaian manusia. Sebab manusia tak berhak untuk menilai kita. Nawaitu kita, hati kita, hanya Allah yang maha mengetahui. So, bangkit berjuang untuk menjaga agama Allah. InsyaAllah Allah akan sentiasa ada dengan kita. Dikala kita susah dan senang pun, Allah sentiasa jaga dan lindungi kita, InsyaAllah. So, selamat maju jaya, jangan down-down. Teruskan semangat untuk jihad fisabilillah. Berjuanglah sehingga nafas yang terakhir, insya-Allah. Sesungguhnya kita semua adalah insan yang Allah pilih dalam sekel dakwah ini, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian soleha hari ini. Segala yang baik adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang buruk dan yang hina itu adalah daripada soleha sendiri, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.